Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sheila binti Sahari sebagai ahli 1 daripada kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang ahli. Pada video kali ini kami akan membentangkan tugasan analisis penulisan akademik berdasarkan sebuah artikel pilihan kami, di mana analisis ini dijalankan dengan meneliti 3 aspek utama, yaitu keutuhan wacana dalam penulisan akademik, kemahiran membuat rujukan, dan kejelasan dalam penulisan. Artikel yang kami pilih ini bertajuk Gejala Sosial Pelajar, Tanggungjawab Siapa Mendidik. Artikel ini membincangkan isu semasa berkaitan peningkatan gejala sosial dalam kalangan pelajar, termasuk kes jenayah, buli, dan penyalahgunaan dada. Menurut statistik daripada PDRM tahun 2024, sebanyak 58.255 kes jenayah pelajar telah direkodkan, menunjukkan peningkatan sebanyak 11,1% berbanding tahun sebelumnya. Artikel ini menjelaskan bahawa antara punca utama gejala sosial ini ialah kerosakan nilai masyarakat serta kurangnya teladan baik daripada golongan dewasa. Selain itu, artikel ini turut mengemukakan cadangan penyelesaian seperti memperkukuh peranan keluarga, sekolah, komuniti, masjid dan media dalam mendidik pelajar agar tidak terjebak dengan masalah sosial. Justru, pembentangan ini akan meneliti tentang bagaimana artikel ini memenuhi ciri-ciri penulisan akademik dari segi keutuhan wacana, kemahiran membuat rujukan, dan kejelasan penyampaian. Dengan itu, saya akan mulakan dengan aspek pertama, yaitu keutuhan wacana dalam penulisan akademik. Dalam artikel ini, keutuhan wacana dapat dilihat melalui beberapa perkara. Yang pertama yaitu mempunyai keutuhan semantik. Penulis ini memulakan artikel dengan memperkenalkan isu semasa tentang gejala sosial, diikuti dengan punca dan diakhiri dengan cadangan penyelesaian. Ini menunjukkan aliran idea yang logik dan mudah diikuti pembaca kerana pembinaan argumen ini adalah secara beransur-ansur dan teratur. Kemudian, artikel ini mempunyai keutuhan leksikal, di mana setiap perenggan mempunyai pertalian yang rapat. Misalnya, selepas membincangkan statistik kes, penulis menerangkan sebab-sebab peningkatan tersebut. Ini membantu pembaca konteks dengan lebih menyeluruh. Selanjutnya, artikel ini mempunyai keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ialah kepatuhan terhadap peraturan tata bahasa. Konsistensi nada dan gaya penulisan mengekalkan fokus pembaca kepada isu moral dan pendidikan. Manakala, dalam penulisan ini, penulis menggunakan penanda wacana seperti selain itu, justru, dan kesimpulannya bagi menghubungkan hujah yang ditulisnya dengan lancar. Gaya ini sesuai dengan ciri penulisan akademik yang menekankan kesinambungan makna. Akhir sekali, artikel ini berkeutuhan fonologi, di mana fonologi ini merangkumi penggunaan tanda baca yang betul untuk membantu bunyi atau intonasi ayat menjadi jelas dan teratur. Walaupun artikel ini menyentuh pelbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan komuniti, namun semua isu tersebut masih tertumpu kepada isu utama, yaitu tanggungjawab. Tanggungjawab dalam mendidik pelajar supaya tidak terjebak dalam gejala sosial. Selain itu, penggunaan subtajuk dalam artikel ini sangat memudahkan pembaca untuk mengikut aliran hujah. Kesimpulannya,
Artikel ini mempunyai keutuhan wacana yang baik kerana penulis berjaya mengekalkan kesinambungan idea dan hujah yang konsisten dan dari awal hingga akhir penulisan. Itu sahaja bagian pertama tentang keutuhan wacana bagi artikel yang kami pilih. Seterusnya saya serahkan kepada ahli dua untuk membentangkan tentang aspek kedua, itu kemahiran membuat rujukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Irfan bin Muhammad Rosman, dan dalam pembentangan kali ini saya akan menganalisis kemahiran membuat rujukan yang digunakan dalam sebuah artikel. Melalui analisis ini, saya akan menilai jenis-jenis rujukan yang digunakan, ketetapan sumber, serta cara pengendalian maklumat oleh penulis artikel tersebut. Tujuan saya adalah untuk melihat sejauh mana penulis menggunakan sumber dengan beretika dan menyokong hujah secara berkesan. Setelah saya meneliti artikel tersebut, saya mendapati penulis menggunakan pelbagai jenis rujukan untuk mengukuhkan hujah mereka. Antara jenis rujukan yang digunakan, yang pertama ialah statistik rasmi. Penulis menggunakan statistik daripada Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada tahun 2024 yang diambil daripada Department of Statistics Malaysia (DOSM). Rujukan ini amat baik kerana ia menunjukkan data sebenar tentang kes jenayah di Malaysia. Maklumat seperti ini menambahkan kredibiliti dan bukti empirikal terhadap hujah penulis, terutamanya apabila membincangkan isu peningkatan jenayah ataupun masalah sosial. Ini adalah sumber kami. Seterusnya adalah pepatah dan kata-kata bijak. Selain daripada data rasmi, penulis juga saya dapati menggunakan pepatah Afrika tentang pembesaran anak yang diambil daripada laman Facebook. Rujukan ini memberikan sentuhan nilai budaya dan moral kepada artikel. Walaupun sumbernya tidak akademik, penggunaannya masih relevan kerana membantu menyampaikan mesej kemanusiaan dan nilai sejagat. Dan ini adalah sumber kami. Yang ketiga, dari segi sumber agama. Penulis turut menyertakan sabda Rasulullah SAW mengenai akhlak yang diambil daripada laman bola.com. Ini menunjukkan usaha penulis untuk mengaitkan hujah dengan nilai spiritual dan pandangan Islam. Namun begitu, dari segi ketetapan akademik, sumber agama sebaiknya diperoleh daripada laman rasmi ataupun kitab rujukan yang lebih sahih. Dan ini adalah sumber kami. Yang keempat, yang terakhir sekali, adalah sumber berita dan artikel semasa. Penulis merujuk kepada artikel oleh Basmin Ma'ruf daripada Pertubuhan Ikram Malaysia. Sumber ini sangat berguna untuk menyokong pandangan semasa dan memperlihatkan isu sosial yang benar-benar berlaku. Baiklah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana penulis menggunakan dan menguruskan rujukan-rujukan tersebut. Yang pertama adalah dari segi pencarian sumber. Saya mendapati bahawa penulis memilih bahan rujukan yang pelbagai dan relevan. Contohnya daripada sumber rasmi, budaya, agama, hingga artikel semasa. Kepelbagaian ini menunjukkan penulis memahami kepentingan perspektif menyeluruh. Bukan hanya bergantung pada satu jenis maklumat. Contohnya, statistik rasmi menyokong hujah dan fakta, manakala pepatah dan sabda menambah nilai moral. Yang kedua,
pengambilan nota, dan isi penting. Penulis juga dilihat mengambil nota dengan teliti kerana setiap rujukan digunakan secara langsung untuk menyokong hujah tertentu. Contohnya, pepatah Afrika digunakan untuk menunjukkan hilangnya nilai kekeluargaan, manakala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan moden. Ini menunjukkan kemahiran menulis dalam memilih dan menyesuaikan isi sumber dengan topik perbincangan. Dan yang ketiga, penggunaan petikan dalam teks yang dikenali sebagai in-text citation. Dalam aspek ini, penulis menggunakan petikan dalam teks secara ringkas namun masih boleh diperbaiki. Sebagai contoh, penulis hanya menyebut nama sumber tanpa format yang jelas. Dalam penulisan akademik, petikan perlu dibuat menggunakan gaya seperti APA 7 yang menyatakan nama pengarang dan tahun. Contohnya, Basmin Ma'ruf 2024. Namun, dari segi kefahaman pembaca umum, rujukan tersebut masih mudah difahami. Dan yang keempat, penyusunan senarai rujukan. Akhir sekali, senarai rujukan disediakan dengan lengkap, namun tidak mengikut format standar. Walaupun begitu, usaha penulis menyenaraikan semua sumber menunjukkan kesedaran terhadap etika penulisan akademik. Sekiranya penulis memperbaiki gaya penulisan dan mematuhi format APA 7, artikel ini akan mencapai tahap akademik yang lebih tinggi. Baiklah, secara keseluruhannya, saya boleh katakan bahawa artikel ini, yaitu penulisnya, menunjukkan kemahiran membuat rujukan yang baik. Beliau berjaya menggabungkan pelbagai jenis sumber, data rasmi, pepatah budaya, nilai agama, dan pandangan semasa. Hal ini dilakukan agar untuk menyokong hujah dengan seimbang. Namun, masih terdapat ruang penambahbaikan, terutamanya dari segi ketetapan sumber agama dan format rujukan akademik. Kesimpulannya, analisis ini menunjukkan bahawa kemahiran membuat rujukan bukan sekadar mencari maklumat, tetapi melibatkan kebijaksanaan memilih, menilai, dan menulis semula sumber yang kita dapat dengan bertanggungjawab. Sekian ulasan daripada saya. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Mirza bin Abdul Majid. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kejelasan penulisan. Topik ini sangat penting kerana kejelasan menentukan sama ada message yang ingin disampaikan oleh penulis dapat difahami oleh pembaca ataupun tidak. Dalam penulisan, kejelasan bukan sekedar menulis dengan ayat yang betul, tetapi juga melibatkan penggunaan bahasa yang formal, struktur yang tersusun, serta penyampaian idea secara padat dan mudah difahami. Seterusnya adalah struktur dan bahasa. Yang pertama adalah bahasa formal. Pertama sekali, penulisan yang jelas mestilah menggunakan bahasa yang formal. Bahasa formal ini bermaksud bahasa yang menepati tata bahasa, ejaan dan struktur ayat yang betul. Penulisan harus mengelakkan penggunaan bahasa pasar, singkatan tidak rasmi dan kata-kata emosi yang berlebihan. Sebagai contoh, ayat "budak itu sangat jahat" lebih sesuai ditulis sebagai pelajar tersebut menunjukkan tingkah laku yang tidak wajar. Bahasa formal menunjukkan kematangan penulis
dan membantu pembaca menilai isi secara objektif. Yang kedua adalah naratif dan contoh yang jelas. Seterusnya, kejelasan juga datang daripada cara penulis membina naratif dan memberi contoh yang relevan. Penulis yang baik mempunyai jalan cerita atau aliran idea yang mudah diikuti. Sebagai contoh, ketika membincangkan isu disiplin pelajar, penulis boleh gunakan contoh kes Ain Husniza. Kisah tersebut membantu pembaca memahami isu moral, sosial dalam konteks sebenar, bukan sekadar teori semata-mata. Contoh seperti ini menjadikan penulisan lebih hidup, menarik dan mudah untuk diingat. Yang ketiga adalah penggunaan subtajuk yang juga penting dalam mewujudkan kejelasan. Subtajuk ini berfungsi untuk membahagikan isi kepada bahagian-bahagian kecil supaya pembaca tidak keliru. Contohnya dalam artikel panjang, kita boleh bahagikan isi kepada latar belakang isu, analisis masalah, cadangan penyelesaian, dan juga kesimpulan. Struktur seperti ini membantu pembaca mengikuti perjalanan idea penulis dari awal hingga akhir tanpa kehilangan fokus. Seterusnya, penulisan perlu menggunakan ayat yang pendek dan padat. Ayat yang terlalu panjang dengan banyak klausa boleh mengelirukan pembaca. Oleh itu, setiap ayat sebaiknya mengandungi satu ide utama saja. Contohnya, guru perlu memastikan murid faham pelajaran supaya mereka tidak ketinggalan, dan ibu bapa juga perlu memantau dari rumah agar pencapaian anak meningkat. Ayat ini akan lebih mudah dan lebih baik ditulis seperti guru bertanggung jawab memastikan murid faham pelajaran. Ibu bapa pula perlu memantau pembelajaran anak di rumah. Gaya ini lebih mudah difahami dan nampak lebih berkemas. Akhir sekali, dalam bahagian ini ialah penggunaan istilah moral, agama dan sosial. Penulisan yang menyentuh hati, nilai moral dan agama perlu menggunakan istilah yang betul dan berhati-hati. Contohnya istilah seperti amanah, keadilan, ihsan dan akhlak boleh digunakan untuk mengaitkan isu sosial dengan nilai moral Islam. Namun, penulis perlu memastikan pengguna istilah itu tepat dan disertakan dengan konteks yang sesuai supaya mesejnya tidak disalah tafsir. Seterusnya adalah analisis kejelasan. Dalam aspek analisis, yang pertama itu ialah kejelasan idea. Setiap perenggan mesti fokus pada satu ide utama. Gunakan ayat topik di permulaan perenggan untuk menunjukkan apa yang ingin dibincangkan, diikuti dengan contoh, bukti atau huraian sokongan. Pemilihan perkataan juga perlu tepat untuk mengelakkan perkataan kabur seperti agak banyak atau terlalu serius. Sebaliknya, gunakan keterangan yang lebih spesifik seperti meningkatkan sebanyak 20% atau berlaku berulang setiap minggu. Tiga adalah koheren, yaitu penyusunan hujah secara logik dan tersusun. Penulisan yang koheren membawa pembaca dari satu idea ke idea seterusnya dengan aliran yang lebih jelas. Contohnya, apabila membincangkan isu bully, penulis boleh mula dengan punca, kemudian kesan, akhir sekali cadangan penyelesaian. Struktur ini lebih logik dan memudahkan pembaca memahami dan bersetuju dengan hujah yang diberi. Yang keempat pula adalah berorientasikan pembaca. Penulis perlu tahu siapa pembacanya. Jika pembacanya pelajar, gunakanlah bahasa yang mudah dan banyakkan contoh. Jika pembacanya adalah golongan profesional, gunakanlah istilah taktikal dan data sokongan. Sebagai contoh, apabila menceritakan tentang kes Ain Husniza kepada pelajar, penulis boleh tekankan nilai moral dan keberanian menegakkan kebenaran. Tapi kepada guru ataupun pentadbir, penulis perlu tekankan aspek tanggung jawab sekolah dan keperluan dasar pelindungan murid.
Akhir sekali adalah kejelasan juga bergantung kepada keringkasan atau kepadatan penulisan. Penulis perlu terus kepada isi tanpa pengulangan yang tidak perlu. Gaya penulisan mestilah membawa pembaca daripada masalah kepada penyelesaian dengan cepat dan jelas. Contohnya, jika menulis tentang gejala sosial, elakkan penerangan panjang lebar tentang definisi, tetapi terus jelaskan sebab, kesan dan juga langkah pencegahan. Baiklah, kesimpulannya adalah kejelasan penulisan ialah asas kepada komunikasi yang berkesan. Penulis yang menggunakan bahasa formal, struktur teratur, dan ayat yang padat mampu menyampaikan message dengan tepat kepada pembaca. Melalui analisis kejelasan seperti kohesi, koheren, orientasi pembaca, dan keringkasan, penulisan akan jadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Secara ringkasnya, tulisan yang jelas bukan sahaja menunjukkan kemahiran berbahasa, tetapi juga mencerminkan pemikiran yang teratur dan juga beretika. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.